Nampak gaya ramai yang akan beraya di hospital tahun ni. Kita boleh lihat angka kes baru sudah seminggu lebih berada di angka 2 digit. Ini adalah kesan daripada PKP fasa 1 sampai sekarang yang kita laksanakan. Bila lebih ramai duduk rumah berbanding bilangan daripada keluar rumah, lengkungan graf COVID-19 semakin landai. Daripada kajian yang dibuat sewaktu PKP dilaksanakan, purata bilangan kontak oleh seseorang itu kurang dari seorang dalam sehari. Jadi, apabila PKP ini dilaksanakan, apakah jangkaan yang akan berlaku? Simulasi telah pun dibuat oleh tim Prediction COVID-19 UTM menjangkakan ada 3 kemungkinan yang akan berlaku. Pertama adalah situasi apabila bilangan kontak ketika PKPB ini 1 sehingga 3 orang dalam masa sehari. Dalam situasi ini, wabak akan semakin turun tetapi jauh lebih lambat dari jangkaan, mungkin lebih daripada 3 bulan. Situasi yang kedua pula, apabila purata bilangan kontak lebih daripada 5 orang. Maksudnya, wabak akan berterusan dan bilangan kes aktif akan meningkat lebih kurang 1,700 dalam masa sehari. Kes seperti ini sukar untuk turun dalam masa beberapa bulan tetapi masih lagi terkawal. Dan situasi yang ketiga, apabila purata bilangan kontak sewaktu PKPB dilaksanakan lebih daripada 7 orang. Dalam situasi ini, kes aktif akan naik secara mendadak dan kita akan menghadapi lagi satu gelombang besar. Jadi, bila semua sektor dibuka secara serentak, berapa jangkaan purata bagi setiap hari? Sudah bersediakah kita untuk kawal daripada berjumpa dengan orang tak lebih daripada 3 orang sehari? Kalau kita pergi pejabat pun mesti lebih daripada 3 orang. Jadi bila kesan ini kita boleh lihat? Kesan ini kita boleh lihat dalam masa 2 hingga 3 minggu. Maksudnya waktu raya. Mereka yang terdedah kepada virus waktu PKPB ini akan menunjukkan gejala 14 hari daripada tarikh PKPB ini dilaksanakan, iaitu 4 Mei. Kalau kena kuarantin dekat rumah masih boleh diterima, tapi kalau kena kuarantin di hospital, jawabnya berayalah di hospital. Maksudnya tiada pelawat dibenarkan masuk. Kita akan beraya seorang diri. Kita sudah berusaha selama lebih daripada 6 minggu. Kenapa kita nak hentikan perkara ini secara mendadak? Betul, PKP perlu ditamatkan, tapi perlu dihentikan secara berperingkat, bukan mendadak. Saya bagi anda satu contoh. Kalau kita nak landing kapal terbang sekalipun, kita akan landing secara perlahan-lahan. Pendapat saya, kita mulakan dengan sektor ekonomi dibuka secara berperingkat. Kita buat persiapan. Majikan perlu untuk buat persiapan, pekerja perlu juga untuk buat persiapan. Apatah lagi KKM, lagi perlu untuk buat persiapan. Kita juga perlu membuat kempen habis-habisan mengenai norma baru yang sebenar supaya semua rakyat Malaysia faham dan dapat praktikkan. Bagi saya, tanggungjawab kerajaan adalah untuk memastikan rakyat faham dan bersedia mengenai perkara yang akan berlaku. Dan rakyat juga perlu patuh terhadap SOP yang telah ditetapkan. Kita perlu ingat, rakyat memainkan peranan besar dalam memastikan keberlangsungan wabak ini. Secara tak langsung, rakyat juga adalah hero negara.